Uh, Sekali lagi, Assalamualaikum Ananda. Terputus terganggu oleh panggilan telefon. Kita teruskan dengan dakwaan Mak Nodrus ini terhadap saya, Haji Syahari. Kemudian semalam setelah sampai di Kelantan lebih kurang jam 6, saya menelpon satu Ananda kita, Datuk, untuk menemani saya berjumpa dengan peguam Silverajah, seorang peguam India, sengaja untuk memilih India kerana perkara ini bukan perkara agama, perkara tuntutan aib, tuntutan malu, ya, tuntutan dakwaan palsu. Ada kepatut Mak Nodrus ini yang mulia ustaz, yang dikasihi ustaz ini, mengatakan apabila Bilal bin Rabah dan Sayyidina Ali diajak oleh baginda Rasulullah untuk cuci Kaabah, Rasulullah naik atas belakang keduanya, dan keduanya mendongak untuk melihat yang kemaluan Nabi ni tak ada. Untuk Rasulullah naik di atas bahu mereka untuk mereka tengok. Katanya oleh Mak Nodrus ini, mereka tengok kemaluan Rasulullah tak ada. Saya ini nak kata berilmu tidaklah. Kalau orang bermakrifat, apa nak peduli kemaluan Rasulullah? Apa kena mengena tauhid cerita itu dengan kemaluan Rasulullah? Apa kena mengenanya? Saya tak pernah seumur hidup menyebut mereka berdua untuk melihat kemaluan Rasulullah. Kerana tak ada kena mengenanya pun. Kenapa nak lihat kemaluan Rasulullah? Tak ada. Jikalaulah tak ada kemaluan Rasulullah, habis yang anak Hasan dengan Husin tu anak siapa? Anak haram kah? Anak luar nikah kah? Apakah bini Rasulullah tu ada laki lain? Bin Rasulullah. Rasulullah bercampur, berjimat dengan isteri dia pakai apa? Kalau tak pakai kemaluan? Pakai kepala lutut. Yang dapat anak tu pakai kepala lutut kah? Jadi pendakwaan sebegini tak masuk akal. Haji Syahari boleh kata Rasulullah ni tak ada kemaluan. Dia cabar lagi. Jadi di sini cabaran beliau akan dijawab di mahkamah. Ya, kita orang-orang begini kena ajar mahkamah je. Dan selepas pada saya selesai report polis dan selesai membayar kepada peguam, dan 2-3 hari lagi saya akan menyahut cabaran Mak Nodrus ini untuk live di Zoom meeting untuk dia saja. Saya akan tentukan tarikh, saya akan tentukan jamnya, dan saya nak dengar daripada mata telinga saya sendiri, seluruh dunia berhadapan dengan mata saya yang dia menuduh tuduhan itu. Apa yang dia cakap itu saya telah tanda minitnya, dan peguam pun sudah menelitinya. Sebanyak saya hanya tanda 7 muka surat dan peguam menanda 230 muka surat. Peguam akan menghantar video itu ke pejabat mahkamah
untuk diedit, ditulis untuk dialih bahasa ke dalam bahasa peguam, guaman. Itulah ceritanya Nanda buat masa ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mulanya saya tak nak mengambil pot benda ini, benda dah remeh temeh, buat apa? Benda ini tuduhan sesat, tuduhan salah, ya kapi mengapi, ini perkara biasa. Tetapi dikarenakan sahabat Hamzah, sahabat Tok Kenali Hamzah kita ada me-WhatsApp saya supaya sebelumnya daripada sahabat Melaka telefon, dia WhatsApp. Dia kata, Ayanda, tak perlulah kita mengambil pot benda-benda ini. Ini remeh-temeh. Sedangkan kita dah lalui benda ini 2-30 tahun. Perkara-perkara ini tak payah diambil kira. Jadi makanya Ayanda setuju. Dan itulah pendirian kita. Tapi setelah mendapat telefon dari sahabat yang paling Ayanda sayangi, sahabat karib saya sedari dulu, dan saya mengambil perhatian. Dan saya lihat video itu, Masya Allah, teramat bagus sangat ustaz ini. Mulianya, tingginya ilmunya. Ya, ucap terima kasih banyak-banyak. Kalau nak dimaki hamun lagi pun bagus. Kalau nak dituduh sesat lagi bagus. Wih, kita terima dengan lapang dada. Itulah caranya ustaz yang bagus. Ya. Kemudian nak tahu bagus tak bagus, kita jumpa di mahkamah. Ya, dakwaan beliau itu benar atau tidak, saya mengata sebagaimana tuduhan beliau. Dan saya bertanya kepada peguam, kalau saya dakwa, apa hukuman jikalau dia menang? Jikalau dia kalah? Jikalau makna Drus ini kalah dalam perbicaraan ini, kata peguam, dulu dia pernah membuat perkara-perkara begini, dulu dendanya sampai jutaan ringgit. Tetapi sekarang ini dia kata hanya paling tinggi pun 200-300 ribu ringgit. Tetapi dari hemat peguam, dia yakin 200% serta dengan izin Allah akan menang. Kerana benda ini tidak keluar daripada mulut saya. Tidak ada pun mana-mana video ceramah. Jadi peguam akan minta dia Idrus ini, makna Idrus ini buktikan kalau ada. Kemukakan. Lawyer kita akan, dalam perbincangan semalam, dia akan minta jikalau ada kenyataan saya sebegini. Jikalau tak ada, makanya denda itu 200-300 ribu. Jikalau tidak ada duit dalam akaun, rumah akan disita. Kenapa? Beliau mengatakan ada satu kes rumah murah ni, rumah PPRT kan, kena lelong kerana mereka tidak ada aset lain. Kena lelong rumah PPRT untuk membayar saman sebagaimana ayanda saman ini. Itu rumah PPRT. Apalagi kalau yang dikasihi makna Drus ini orang kaya, disita rumahnya. Kalau tidak ada harta rumah, tak ada apa, beliau akan declare bankruptcy. Jikalau ayanda menang dalam bicara ini. Terpulanglah ini, saya beritahu awal-awal. Ya, saya beritahu awal-awal. Jika nak pindah milik rumah kah, jikalau saya menang. Jikalau saya kalah, ya baguslah, alhamdulillah, bagus. Saya harap-harap saya kalah lah. Saya dakwa Muhammad Nodrus ini, tapi saya harap saya kalah. Ya, mudah-mudahan saya kalah. Saya tak harap menang. Jadi berhati-hatilah kita di dalam mendakwa sesuatu. Perkara yang tidak benar, ini
dakwaan ini bukan dakwaan hal agama, benar, salah, sesat, apa semua, tidak. Dakwaan palsu, mengadakan sesuatu yang kita tidak ada. Kemudian semalam peguam ada bagi tahu sejarah dia, apa nama, di dalam menangani masalah ini sudah ramai. Dia bagi contoh, ada 2 orang guru sekolah. Ada satu perempuan ini pergi jumpa guru perempuan lain, mengatakan apa nama, suami dia ganggu apa nama, ganggu isteri orang lah. Ganggu. Jadi ini telah didakwa oleh seorang cikgu itu, dan cikgu itu kena denda 300,000. Dengan perkara ini, dia menuduh suami kawan itu buat apa, jadi dia malu, maka kena tindakan 200-300,000 kerana cemburu. Perkara cemburu ini. Jadi cikgu perempuan sama cikgu perempuan, dia cemburu, tuduh menuduh. Kerana tuduh menuduh ini dikatakan membuat laporan palsu, dan perkara yang boleh mengaibkan satu sekolah. Dia aib, dia malu, ya, mengatakan dia ni ada affair dengan suami kawan itu. Jadi dia malu. Cikgu perempuan ni mengatakan dia ada affair dengan suami kawan itu. Malu, jadi kena denda 200-300,000. Ini saman malu. Membuat sesuatu kenyataan yang tidak ada bukti, tidak ada asas. Jadi jikalau ada asas, keluarkan video itu. Adakah pernah saya cerita ilmu hakikat bertujuan untuk tengok kemaluan Rasulullah? Tak ada. Ini kalau kemaluan Rasulullah tak ada, bini dia nak beranak dengan apa? Macam mana bini dia beranak? Jadi kemungkinan otak Mak Rus ini begitu jinas, ya, beyond the akal mungkin, dia boleh mendakwa sebegini. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak anda, kita jangan takut, jangan gerun, kita berdiri di jalan yang benar. Kemudian yang keduanya, semalam saya berbincang dengan salah satu ananda kita, ya, yang berpengaruh, tak perlu disebut namanya di sini. Untuk mendakwa mengenai tuduhan apa nama, seorang lagi ustaz muda. Sebelum ni saya sudah mendengar ceramah dia. Dia apa nama, mengusul mengenai wahdatul wujud. Dalam usul wahdatul wujud disebut nama Haji Syar'i dan mengatakan kafir zindik. Jadi ini tuduhan sebegini melibatkan agama. Jadi peguam itu tengah berselidik sekarang sama ada boleh disaman juga melalui akta ini ataupun melalui akta lain, melalui agama. Dia akan berbincang dengan jabat apa ni, pegawai peguam syari'i ini, ya, menuduh seorang itu kafir zindik. Sedangkan Abdullah Fasik ini yang orang tuduh kafir zindik ternyata wali Allah. Jadi siapa kita untuk menuduh kafir zindik kepada orang? Entah-entah orang yang menuduh kafir zindik itulah yang akan kafir zindik akhirnya. Allah mengira pengakhiran, bukan mengira permulaan. Jadi jangan menuduh sebarang-barang. Sekarang ni tak boleh, kita ada undang-undang. Ya? Itulah saja untuk perkembangan terkini. Ingat, saya akan jumpa peguam sekejap lagi dan akan berunding harganya bukan berbelas ribu, berpuluh ribu. Kerana apa? Kerana peguam kita tahu perkara ini boleh menang, kerana
pengalaman beliau yang sudah-sudah. Itu makanya dia meletak harga yang mahal. Ya. Dan saya pun sudah apa nama membuat telefon kepada peguam yang lain. Tetapi saya memilih peguam ini kerana dia orang tua, berpengalaman, berpangkat datuk, ya, mengalami apa nama membuat kes yang besar-besar, maka dia punya apa nama demand pun tinggi. Kerana dia menilai fakta ini boleh menang. Tetapi ayahanda harap kalah lah. Kita bukan nak menghukum orang, nanti terjual rumah, tergadai, apa nama declare bankruptcy, kesian juga. Ya, kita sesama makhluk, tidak sampai hati sebegitu. Tetapi untuk pengajaran kepada ustaz-ustaz lain. Kemudian ustaz yang muda seorang lagi yang itu akan menyusul didakwa juga. Ya, tunggulah. Ya, ustaz-ustaz muda ini berani, tak macam kita orang tua-tua ini. Yang ketiganya, Ananda, para pendengar yang dikasihi sekalian. Sesungguhnya sebetulnya setiap video yang terpapar di dalam YouTube baik, di dalam Zoom meeting baik, ya, setiap apa yang saya ucapkan ini sebenarnya masuk ke dalam pengawasan Jabatan JAKIM dan KDN dan Fatwa. Ada satu apa nama satu 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 apa ya satu orang yang mengawal, menyelia, ya, syarahan-syarahan Haji Syari ini untuk dicatat, diambil poin untuk dakwaan. Jikalau saya salah di dalam membuat sesuatu ucapan, JAKIM akan mengambilnya untuk buat pendakwaan. Jadi kita faham ini. Kita tak boleh nak bercakap apa nama benda yang salah daripada agama. Jikalau salah dari segi agama, dari segi fahaman makrifat, JAKIM sudah tentu memanggil mendakwa Haji Syari. Kerana Haji Syari dalam perhatian top 10, bukan lagi top 10, top 1. Haji Syari di dalam JAKIM, di dalam KDN, dalam fatwa adalah top 1. Apa-apa yang Haji Syari keluarkan akan dicatat, akan dihitung, akan dikira, akan dijumlah, akan diawasi, akan dipantau oleh Jabatan JAKIM. Jadi apa yang kita keluar ini, JAKIM membuat catatan untuk buat pendakwaan. Jikalau fakta kita salah, mengikut pandangan ilmu makrifat, ya, dia orang-orang penceramah-penceramah yang muda-muda sekarang, dia bicara tentang sesat, tentang Al-Quran bacaannya, tentang hukum hakam. Tengoklah, tengok yang berbahagia Mak Nodrus ini. Orang makrifat bercakap mana sebenar-benar hakikat solat, mana sebenar-benar nak angkat takbir ingat kepada Allah macam mana, nak khusyuk, nak zu, nak tawadu. Orang makrifat bercakap macam mana nak cari kaedah mengambil air wuduk yang sempurna benar dengan air mutlak. Macam mana nak puasa bukan sekadar lapar dahaga, puasa yang sempurna benar. Ya, membaca surah Al-Ikhlas tu biar betul-betul jadi ikhlas, bukan baca begitu. Jadi inilah orang-orang fiqh, orang-orang berilmu makrifat ini, dia mengaji ilmu nahwu, dia mengaji ilmu istilah saja. Ilmu isi, ilmu mantik, ilmu hakikat makrifat, dia tidak arif. Minta maaf, bukan kata semualah. Nah, kalau kita nak berdebat, nak berbincang apa? Mari kita berbincang. Pertamanya saya akan kemukakan macam mana nak khusyuk masa angkat takbir. Nak ingat Allah tu nak ingat macam mana?
Nak ingat persegi kah? Nak ingat bulat kah? Nak ingat gunung kah? Nak ingat kain sejadah kah? Nak ingat Kaabah kah? Ini cara kita berilmu makrifat. Ini kedua berbincang sampai kiamat perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, perkara-perkara ranting. Memang sedap perkara ranting, dia banyak. Perkara umbi satu batang saja, iaitu tauhid. Ini nak bicara kemaluan Rasulullah. Buat apa nak peduli kemaluan Rasulullah ada ke tidak, besar ke kecil, panjang ke pendek? Dia punya pasal lah. Apa nak peduli kemaluan Rasulullah? Apa nak peduli kemaluan Rasulullah ni? Nak sampai nak tengok. Tak payahlah tengok. Selak kemaluan sendiri je lah. Jadi semua ini perkara remeh-temeh. Kalau kita bicara kemaluan Rasulullah pun jadi apa? Dapatkah kita mentauhidkan Allah? Dapatkah kita mentauhidkan Allah dalam menengok kemaluan Rasulullah? Dapat pingat emas kah? Hebatkah engkau sehingga kemaluan Rasulullah pun dapat tengok? Jadi perkara-perkara begini datang dari mana ilmu sebegini? Saya pun tak terfikir ilmu yang ya sebegini boleh didakwa oleh seorang apa yang termasuk yang mulia, yang dihormati Mak Nodrus ini. Yang saya kasihi sangat ni, Mak Nodrus ini. Sehingga kemaluan Rasulullah pun nak diambil kira. Kenapa nak diambil kira kemaluan Rasulullah? Kita bercakap untuk mentauhidkan Allah, bukan nak mentauhidkan kemaluan Rasulullah. Ada ke tidak, dia punya pasal lah. Dan kalau kemaluan Rasulullah tak ada, anak pinak dia tu anak apa? Anak laki-laki lain kah? Na'udzubillah min zalik. Rasulullah tu maksum. Isteri Rasulullah pun maksum. Mana boleh bini Rasulullah main dengan orang lain, anak orang lain bin Rasulullah. Dah Rasulullah tak ada kemaluan. Nak datang anak daripada mana? Takkan nak bersama isteri dengan kepala lutut. Ini semua tak masuk akal. Ananda dikasih sekalian. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Kita nak mengaibkan orang pun tak boleh, apalagi nak mengaibkan Rasulullah. Kemaluan Rasulullah kecil ke pendek ke, dia punya pasal lah. Itu aib Rasulullah. Kita mandi mayat orang mati pun, jikalau benda yang aib, kita tak boleh cerita kepada orang. Apalagi nak menghina, nak mengaib Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hatilah. Makna terus, ya, yang salah tetap salah. Saya bukan mendakwa di atas ilmu agama Islam. Saya mendakwa di atas penghinaan kamu ke atas saya, fitnah dan saman malu saya. Malu saya seluruh orang akan ketahui. Tetapi insya-Allah di atas nasihat daripada peguam, mungkin 2-3-4 hari lagi baru boleh saya membuka YouTube dan bersiaran langsung dengan hanya Mak Nodrus, kerana peguam sendiri akan akan hadir melihat itu. Untuk tu tak saya ceritalah. Ya, kita tengoklah nanti. Mudah-mudahan saya kalah dalam perbicaraan. Jadi anda dikasih sekalian, itu saja maklumat pada hari ini. Ya, saya takkan berani masuk kereta curi ke dalam balai polis. Ingat, saya takkan berani memasukkan kereta curi dalam balai polis. Saya takkan berani memasukkan sesuatu yang palsu dalam ceramah saya, kerana saya dipantau oleh Jabatan JAKIM. Ada orang khusus memantaunya setiap ceramah kita. Masakan saya nak masukkan kereta curi dalam balai polis? Ya, ingat itu. Ilmu hakikat, ilmu syariat ini lain. Ilmu syariat dia membicarakan tajwid, ikhfa, panjang pendeknya, ya, membaca Quran, ya,
Berdirinya, tangan tak boleh ke bawah pusat, tak boleh ke atas pusat masa sembahyang, agak takbir nak kena letak di telinga. Macam-macam itu. Itu ilmu syariatin, ilmu peraturan, ilmu undang-undang, ilmu syariat. Ilmu hakikat bicara kalimah syahadah, la mana nak nafikan menatang apa, nak isbatkan menatang apa. Begini orang makrifat. Kalau nak nafi apa, nak isbat apa. Ha, ini bicara yang remeh temeh, nak menuduh orang sana sesat, nak menuduh orang ni kafir zindik. Kita nak memanjangkan akan garisan kita, jangan padam garisan orang. Biarlah garisan orang 2 kaki, kita sambunglah garisan kita sampai 60 kaki. Ini nak memanjang garisan kita, padam garisan orang. Tuduh, nak mengambil simpati konon, nak mengambil perhatian orang konon. Dalam anda nak bercakap pun malu, nak mengambil perhatian orang, ya. Wah, masukkan Haji Syahari. Ya, tak baik sebegitu. Kemudian beliau mendakwa memanggil Haji Syahari berdebat. Dalam video itu beliau memanggil, tetapi dia katanya menikus. Ya, menikuslah, apa lagi, penakutlah, ya, untuk berdebat dengan beliau. Sedang saya rasa boleh tengoklah dalam pendakwaan besok, ada ke tidak pegawai-pegawai dia apakah menghubungi saya. Mesti menghubungi melalui telefon. Jadi peguam akan menyemak, ya, akan menyoal siasat, adakah tidak beliau memanggil saya untuk bersoal jawab. Tapi tak apa, peguam kata dalam masa 3-4 hari lagi, saya sendiri akan memanggil beliau ke dalam Zoom meeting ataupun WhatsApp kita, bicara secara langsung. Saya yang akan panggil, tak payah dia yang panggil. Tetapi kita tunggu sekejap lagi. Saya akan ke Balai Polis Sentul. Ya, saya akan pergi ke Balai Polis Sentul, dan selepas ke Balai Polis Sentul, surat laporan polis ini akan dipaparkan ke dalam YouTube. Ya, kemudian surat peguam pun saya akan paparkan ke dalam YouTube, boleh seluruh dunia tahu. Seluruh dunia tahu kita ada undang-undang. Ya, itu makanya jangan campur. Syariat ya syariat lah, hakikat ya hakikat lah. Jikalau tak betul, ya bagi nasihat, ya bagi pandangan. Saya pun tulis surat kepada JAKIM 5-6 kali, tulis surat. Kalau tak betul saya panggil saya. Tapi apabila dipanggil di rotannya, orang panggil suruh mendidik. Ya, mendidik, memberi penerangan, bukan suruh panggil rotan. Kita hantar kertas kerja untuk cikgu periksa. Apa cikgu panggil kita rotan? Ini pun satu hal juga. Tapi apa-apa pun, saya telah menulis surat kepada JAKIM, ya, Jabatan KDN, ke Jabatan Fatwa, ya, untuk memanggil saya, bagi tahu ini tak betul. Ya, kita cakap, oh tak betul ini tak kena. Jadi kita tahu. Itu, ya, untuk makluman. Berkemungkinan selepas pada berjumpa dengan peguam nanti, anda akan berbincang juga untuk proses selanjutnya bagi kita berhubung balik dengan Jabatan JAKIM, berhubung balik dengan Jabatan JKM, KDN dan Jabatan Fatwa. Jadi saya dengar apa pendapat beliau, kita akan minta nasihat kepada JAKIM, ya, memberi petunjuk, memberi pandangan, ya, memberi peluang kepada saya untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai JAKIM. Ya,
Saya akan beri surat kepada JAKIM untuk berjumpa dengan